Baik, dalam blog kali ini kita nak bawakan kepada anda semua ahli Parlimen Kluang, dan kalau kita ingin pergi sedikit detail mengenai Kluang di Johor ini, Kluang ini merupakan bandar yang ketiga terbesar di Johor Bahru selepas Johor Bahru, dan juga di bandar ketiga terbesar di Johor Darul Takzim. Yang pertama adalah Johor Bahru dan yang kedua adalah Batu Pahat, yang ketiga adalah Kluang. Dan di Kluang sendiri menyaksikan banyak perindustrian dan juga perdagangan berlaku di Kluang, dan juga turut menumpukan kepada sektor pertanian dan juga peladangan serta sektor pelancongan iaitu ekoturism dan juga agrotourism. Dan menariknya di daerah Kluang ini terdapat 3 parlimen, Parlimen Kluang, Parlimen Sembrong dan juga Parlimen Simpang Renggam. Dan kita akan menghubungi ahli Parlimen Kluang iaitu Yang Berhormat Wong Shu Ki untuk bertanyakan sedikit mengenai PKP dan juga COVID-19 ini. YB, selamat pagi. Selamat pagi. Baik YB, memasuki hari ke-24 PKP ini, apa agaknya antara keluhan dan isu utama di Kluang, sama ada suri rumah ataupun mereka yang bekerja, dan golongan mana yang agaknya terjejas YB? Saya rasa fenomena sekarang atau masalah yang dihadapi oleh rakyat Mahir adalah sama tak kira mana-mana kawasan, iaitu di Kluang sini, walaupun sektor perladangan boleh terus operasi tetapi memandangkan permintaan sedunia untuk minyak sawit memang menurun secara mendadak. Jadi aktiviti-aktiviti ekonomi tempatan memang kurang banyak walaupun peladang boleh terus beroperasi. Dan selain daripada itu juga sektor pertanian untuk mengeluarkan makanan untuk petani besar yang mempunyai tanah yang besar dan memang ada akses kepada pasaran. Untuk mereka tak ada banyak masalah, mereka masih boleh memasarkan produk mereka. Tetapi untuk petani-petani kecil, mereka memang menghadapi masalah yang serius kerana produk mereka mungkin tidak dapat akses kepada orang ramai atau pasaran. Ini yang masalah yang saya lihat buat masa ini. YB, dalam masa yang sama juga saya nak tanya kepada YB secara terus dan juga jelas, mungkin ada tak kesan yang kita dapat lihat melalui pakej rancangan ekonomi yang diumumkan oleh Perdana Menteri pada baru-baru ini, pakejnya terus kepada rakyat dan juga terus kepada peniaga kecil dan juga sederhana, dan juga kepada usahawan-usahawan mikro. YB ada tak dengar cerita-cerita daripada rakyat dan juga peniaga, ada tak yang masih lagi tak sampai bantuan-bantuan tersebut? Mungkin ada, YB selalu engage secara direct dengan mereka, ada tak terima aduan apa-apa, dan sekiranya ada, mungkin apa penyebabnya bantuan tersebut tidak sampai? YB mungkin boleh YB kongsikan? Saya rasa masalah yang paling besar di sini adalah rakyat Mahir yang biasa, iaitu yang ada kerja atau diupah, mereka boleh dapat bantuan dalam 2-3 bulan ni dan masalah boleh diselesaikan untuk 2-3 bulan yang susah ini. Tapi apa yang akan dihadapi oleh mereka selepas 2-3 bulan ni? Ini adalah satu masalah yang lebih serius. Kerana PKP, walaupun kita sekarang ada dalam PKP dan pandemik ini, pandemik ini bukan sahaja di Malaysia tetapi sedunia. Jadi situasi atau keadaan ekonomi sedunia selepas 2-3 bulan ini tidak akan mengembalikan ke normal lebih dahulu. Jadi cabaran itu saya rasa perlu kita tangani. Bukan senang. Jadi pakej rangsangan ekonomi setakat ni boleh selesaikan masalah 2-3 bulan. Tetapi selepas 2-3 bulan tu cabaran baru bermula. Dan itu adalah satu cabaran yang besar, bukan sahaja kepada pekerja, employee, tetapi buat semua entrepreneur, semua PKS, semua majikan tu yang akan menghadapi masalah yang besar kerana mereka yang menghasilkan produk, mereka yang buat pasaran, tetapi pasaran sekarang jadi satu masalah dan permintaan untuk bekalan ni memang turun mendadak. YB, kita tahu di daerah Kluang sendiri dikategorikan sebagai zon merah ataupun red zone apabila sesebuah daerah itu melebihi 40 kes COVID-19. Dan iaitu sehingga Rabu difahamkan di daerah Kluang sendiri mencatatkan sejumlah 175 kes
yang juga merupakan kes tertinggi di negeri Johor. Dan 2 kawasan dikenakan PKPD iaitu dalam Parlimen Simpang Renggam namun masih di dalam daerah Kluang, dan kita nak tahu apa cara di pihak YB untuk menyalurkan maklumat kesedaran akan patuhi PKP ini dan juga apa agaknya persediaan sekiranya ada kawasan lain juga terkesan disebabkan dengan PKPD ini. Sebenarnya majoriti kes yang dikesan dalam daerah Kluang ni berlaku di Simpang Renggam, khususnya 2 kampung yang dapat EMCO yang lebih ketat tu. Yang tempat lain majoriti kes tak banyak. Contohnya di kawasan saya itu Mukim Kluang, di mana Mukim Kluang terletak itu hanya dapat 18 kes. Jadi tak serius seperti apa yang dibayangkan. Namun kita masih mendesak, menyeru orang ramai untuk duduk di rumah, jangan keluar, dan untuk keluarga yang memang menghadapi masalah bekalan makanan dan masalah kewangan, kami cuba bantukan untuk menyumbangkan makanan dan juga bantuan dapur kepada mereka rumah ke rumah melalui pejabat saya dan juga 2 orang adun. YB, saya nak berbalik kepada peniaga kecil dan juga sederhana di kawasan YB dan mereka yang dalam sektor pertanian dan sebagainya. YB ada dengar tak cerita-cerita yang bahawa mereka terpaksa memberhentikan pekerja mereka, dan satu lagi mungkin ada tak inisiatif yang digerakkan oleh YB dan juga komuniti itu sendiri untuk cuba melihat kepada pasaran dalam e-dagang, contoh kita nak dekat raya nanti e-bazar, yang mungkin ada inisiatif daripada pihak YB sendiri? Ya, memang ini sudah dalam rancangan untuk ada satu e-bazar, tetapi saya kena tunggu tengok sama ada PBT, kerana kalau PBT memulakan inisiatif itu lagi baik. Dan juga selain daripada itu adalah e-dagang. Setakat ni ada ramai petani kecil yang tidak dapat memasarkan produk mereka, dan saya bekerjasama dengan satu NGO, Sinar Harapan, untuk tolong mereka jual produk-produk mereka terus kepada consumer, iaitu kotak sayuran. Dan kami kumpulkan apa-apa produk yang mereka hasilkan, mereka mengeluarkan. Ada buah-buahan, ada sayur-sayuran tidak dapat akses ke pasar awam. Kita kumpul dan pilih yang paling baik, semua letak satu kotak dan terima tempahan daripada orang ramai melalui WhatsApp, dan akan hantar ke rumah consumer terus satu hari yang akan datang tu. Ini adalah cara yang kita sedang jalankanlah untuk menyelesaikan satu masalah yang dihadapi oleh petani kecil dalam kawasan saya. Wabi, kalau kita dengar sebelum ini, kerajaan ada mengumumkan akan menyalurkan bantuan ataupun dana RM100,000 di setiap parlimen, dan apa perancangan atau peruntukan itu digunakan untuk keperluan bagaimana ia dapat membantu rakyat? Sebenarnya saya rasa tu ada salah faham. Itu bukan khasnya untuk itu bukan peruntukan khas untuk COVID-19. Itu sebenarnya adalah peruntukan untuk sepanjang tahun. Tetapi sebelum peruntukan itu diturunkan, pejabat saya pun sudah bermula mengutip dana untuk bantu keluarga-keluarga yang minta bantuan daripada pejabat saya. Jadi setakat ni apa yang saya jalankan dan tim saya jalankan adalah salurkan bantuan makanan dan dapur terus kepada orang ramai. Dan setakat ni pun sudah bantu 1,213 keluarga dan juga hampir 2,000 pek makanan buat masa ini. YB, dalam masa yang sama, secara ringkasnya kita tak banyak masa, tetapi saya nak tanya juga, sekiranya PKP ini dilanjutkan, apa mungkin perkara-perkara ataupun benda yang perlu diberi perhatian mungkin oleh kerajaan, dan mungkin ada pandangan ataupun suara daripada YB? Saya rasa satu isu yang agak penting dan perlu diambil perhatian, diambil berat adalah food security, keselamatan makanan kita. Kerana daerah Kluang adalah satu daerah yang paling besar di Johor, dan kalau tak silap mungkin juga di seluruh negara kita untuk mengeluarkan makanan. Jadi pengeluaran makanan ini amat penting kepada negara kita. Kita tak boleh terus import lagi kerana mungkin ada keluar negara lain akan sekat ekspor mereka. Jadi kita mesti ambil berat terhadap isu keselamatan makanan. Sama ada kita mempunyai pengeluaran makanan yang cukup. Dan setakat ni apa yang kita lihat di seluruh negeri Johor,
ada petani sayur-sayuran sudah kata harga mereka turun kerana tidak dapat ekspor ke Singapura kerana mereka pun jalankan PKP. Jadi mereka mungkin akan ambil taktik untuk kurangkan pengeluaran. Kalau petani sekarang sudah start untuk mengurangkan pengeluaran penghasilan mereka, apa yang kita akan lihat nanti adalah penurunan pengeluaran atau penghasilan produk pertanian, dan itu akan jadi satu masalah kepada semua. Itu satu kesan yang kita kena ambil prihatin lah. YB, saya ingin minta YB memperincikan sikit satu usaha yang dijalankan oleh di peringkat pejabat ahli Parlimen Keluang sendiri, iaitu mencari tukang jahit sambilan bagi membantu menyiapkan perlindungan muka. Mungkin YB dapat ulaskan sikit mengenai inisiatif ni, YB. Okey, sebenarnya projek jahitan Sayangi Keluang ni dipermulakan oleh pejabat saya agak-agaknya 2 minggu yang lalu kerana saya dapat permintaan dari Hospital Keluang untuk tolong cari tukang jahit menyiapkan PPE. Dan sebenarnya mereka ada gaun PPE, hanya tak ada iaitu penutup kepala dan juga boot cover. Jadi saya buat satu poster dan letak di page saya dan terus dapat agak-agaknya 60 orang dan sekarang lebih 100 orang untuk menyalurkan bantuan mereka dalam satu hari sahaja. Tapi setakat ni kami hanya dapat mengambil agak-agaknya 20 orang tukang jahit untuk buat PPE itu. Dan kerana kekurangan bahan, kami pun kutip dana dengan tim saya dan beli raw material itu bahan mentah terus daripada satu kilang yang menghasilkan raw material itu dari Bukit Mentajam hantar ke hospital. Dan setakat ni kami dapat menghasilkan 500 ke 600 set PPE itu, bukan satu set lah tetapi untuk penutup kepala dan juga boot cover setiap 2 hari, iaitu cukup untuk kegunaan Hospital Keluang. Okey. Baik, terima kasih YB Wong Shuki yang juga merupakan ahli Parlimen Keluang. Nanti bawalah kami minum di Keluang Rail Coffee, YB ya. Okey, terima kasih YB kerana bersama kami di segmen Realiti Rakyat. Dan banyak isu yang kita bawakan dalam 2 parlimen kita pergi hari ini, iaitu Parlimen Kuala Terengganu dan juga Parlimen Keluang, dan esok kita akan bawakan ahli-ahli parlimen yang lain. Dan oleh itu saya Hafizi Rosli. Saya Hafizal Zaman. Kepada anda usahawan perniagaan yang terjejas dan juga kepada rakyat Malaysia sendiri, sekiranya ada perkara-perkara yang ingin anda salurkan, nyatakan, anda boleh menghubungi kami di astroawni.com dan juga melalui hashtag Realiti Rakyat di laman media sosial. Nyatakan pandangan dan juga suara anda, akan kami bawakan di platform-platform yang kami ada. Okey, sekian daripada saya Hafizal Zaman dan juga Hafiz Rosli. Assalamualaikum, salam sejahtera.